Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, tim Al-Muhsin dan semua sahabat syurga. Nama saya Rahma binti Abdul Samad dari Singapura. Berumur 60 tahun pada Februari akan datang ni lah. Berapa bulan tu kita nak sambut? Oh, 21 insyaAllah. 21. Ingat 21 Februari. 21. Okey. Sering dipanggil dengan nama Kak Rahma lah. Rata-rata orang panggil saya begitulah. 2041 Okey. Silakan. Apakah pengalaman Kak Rahma dari segi Quran? Silakan. Okey, pengalaman dengan Quran tak banyak lah Ustaz ya. Yang saya ingat saya mulai mengaji mukadam je sekitar umur 7 tahun. Mengaji sampai umur 9 tahun, kenal huruf-huruf saja, tak ada tajwid, tak ada apa-apalah. Okay. Baru saja naik Quran berapa bulan Ustaz guru yang mengajar tu meninggal. Macam cerita drama tu. Itu dia. Tapi waktu tu baru 9 tahun lah. Isterinya ambil alih. Satu tahun dia sama isteri dia ngaji, isterinya pula meninggal kanser. Allahu Akbar. Jadi kat situ saya belajar setakat tu je. Tak ada belajar-belajar ngaji atau pergi belajar di sekolah ke apa, tak adalah. Di Singapura kita terapkan kan sekular punya je. Sekolah belajar bahasa orang putih. Tak ada bahasa Arab atau bahasa baca Al-Quran kat sekolah lah. Jadi pengalaman tu setakat tu je Quran untuk waktu kecil lah, di waktu kecil. Okey, lepas tu saya dalam pada tu juga kedua orang tua saya bekerja. Bapak saya garang tau, dia pandai mengaji betul. Tapi bila apa ni, saya pula tak boleh nak kawan sembarangan untuk dapatkan ialah belajar ilmu kat mana-mana sendiri, tak boleh. Waktu tu orang tua waktu tu kan semuanya garang-garang ya. Mak saya pula seorang mualaf. Jadi bab agama ni dia tak pandai, dia amat cetek sekali, ngaji pun dia tak tahulah. Saya anak kedua, ada seorang abang 2 tahun beza umur. Baik buruk perangai abang tu jadi contoh buat saya. Jadi saya ni susah. Nak belajar dengan kawan tak boleh, nak pergi situ sini tak boleh, dah terkongkong gitulah. Abang ada, bapa ada, begitu. Jadi itu hidup kita kat Singapura gitu dulu. Jadi tak boleh berkawan, saya tinggal di flat, mana jiran-jiran sekeliling pun sekadar itu je. Jiran-jiran waktu tu pun tak mau rapat pasal fikirkan yang mak saya bukan orang Melayu. Jadi kita ni macam orang di apa tu, macam disilih, diasingkan, macam ada kasta gitu kerana mak saya bukan orang Melayu, itu saja. Serani. Serani tahu, kacukan lah. Macam tempat Bandar Hilir tahu Ustaz. Ada satu tempat tu. Semuanya orang Serani, orang apa? Eurasian lah. Eurasian tu apa? Dalam bahasa Melayu kan Serani. Dekat Malaysia ke dekat Singapura? Singapura. Lepas tu saya mula pergi masuk sekolah pun, yang saya ingat umur 14 tahun tu saya dah mulai ikut bapak lah pergi belajar. Baru diperkenalkan waktu itu kuat ya, di Singapura ada Persatuan Muhammadiyah. Jadi saya belajar di situ. Belajar ngaji sikit, lepas tu belajar banyak kan masa buka Quran, tengok terjemahan saja. Belajar begitu. Tafsir hadis dan Quran begitu je. Tak ada apa-apa. Nahwu saraf pun belajar sikit-sikit tapi saya tak pandai, tak boleh tak boleh terikut lah. Jadi itu je lah saya punya ini. Langsung bekerja sekejap. Lepas tu nikah umur 21. Dari situ dah ikut bapak semua, dah sekolah. Saya dah mula masuk alam rumah tangga umur 21. Selepas saya pra-university lah. Tak sampai ke universiti dah nak kahwin. Umur 21 kahwin 21 saya baru balik Mesir. Umur Ustaz 21 baru balik Mesir lah. 21 ni zaman bila Ustaz? Tahun berapa 83, 82 gitulah. Tahun 1982 lah saya nikah gitu. Lagilah sibuk dengan dunia, dengan anak, dengan kerja kat office. Bantu suami lagi berniaga untuk kedai dia. Balik dari office buat banyaklah kuih-muih untuk niaga taruh kat kedai dia gitulah. Jadi tiap-tiap hari begitu je, kerana saya tak ada buka Quran langsung. Tidak ada. Ya, kita tak katakan solat dia solat, tak langgar inilah
dari segi agama tak ada, cuma tidak ada waktu untuk baca Al-Quran. Itu bila saya dah berkeluarga lah dengan anak, dengan suami. Tapi orang tua saya masih tinggal dengan saya waktu itu. Orang tua akan memberatkan anak-anak. Saya pulang balik kerja, buat bisnes, begitu saja. Kerja tetap kerja. Kata kalau orang sini jam 9 sampai pukul 5 habis kerja, sambung meniaga. Jadi waktu saya begitu silih ganti. Sampai anak-anak saya dah besar. Dah gitu masing-masing semua dah lepas saya mulai dekat Quran bila saya bermasalah sama suami. Itu yang paling turning point-nya. Dah mula goyah rumah tangga. Anak-anak semua dah pada kahwin, dah kahwin semua. Jadi saya berumah tangga sekitar dalam dah dekat 36 tahun lah. 36 tahun. Goyah tu bila? Umur 2000? Tahun 2007, 2008 2008. Umur masa tu umur 46. Saya bertahan lah sampai tahun 2014. Anak-anak saya kahwin, saya lepaskan anak-anak semua nikah semua. Yang perempuan 2, yang lelaki seorang. Semua saya lepaskan nikah dulu, baru saya fikir tentang diri saya pula. Tapi dah memang goyah lah waktu tu, dah tak ada kata orang tu. Jadi situ saya mulai mencari. Tanya bapak, ngaji depan bapak pun bapak sekadar ketawakan, lagu ke laut, tak ada tajwidnya, tak ada itu. Abang saya sendiri dah jadi imam masjid tau. Saya minta dia ajar pun, dia suruh saya beli buku Iqra mulai dari mula. Saya kata, huruf hijaiyah semua saya dah kenal. Takkan saya nak balik lagi belajar gitu, tapi ada je alasan. Nanti dia mengajar ngaji rumah orang sini sana, saya panggil datang rumah, dia tidak akan datang. Mungkin belat darah, jadi tak mau ambil berat sangat lah mungkin lah jadi dari situlah saya pelan-pelan ikut, tengok Facebook tiap-tiap hari, apa-apa pun saya boleh tengok sampai saya ketemu Ustaz. Waktu tu, waktu circuit breaker, waktu di Singapura, April. Circuit breaker tu PKP Singapura lah. Jadi kat situlah saya mula tengok semua itu, ketemulah jumpa dengan Ustaz punya. Ustaz tengah kasih ni lah belajar yang pagi tu 6:37. Saya mulai ikuti Ustaz cuma 3 hari je, hati saya dah terbuka betul-betul. Saya dapatkan nombor tu, saya langsung call. Saya WhatsApp ke saya call gitulah. Lepas tu Ustaz Loh yang jawab. Baru dia kata nanti dia balik, nanti dia ambil semua Kak Rahma punya detail, dia akan telefon balik. Dia telefon, dia tanya Kak Rahma nak belajar apa, tahu setakat mana. Saya kasih tahulah detail semua apa yang saya hendak lah. Okay. Kak Rahma, orang kata di antara turning point selepas masalah tu, kemudian tiba-tiba cari dekat Facebook. Dekat Facebook, kemudian tengok saya, apa yang tertarik? Mula Ustaz, jujur saya cakap, ni Ustaz ni pagi-pagi subuh dah kasih orang ilmu. Itu saya tengok. Keadaannya pula di mana ni, dalam hutan mana, betul saya tak tahu waktu tu kat mana. Cuma Ustaz ada cakap Sepang gitu je. Tapi sebenarnya Sepang kat mana saya tak tahu. Ustaz pula mulai cakap apa, kecek Kelantan. Ini macam saya ini okey lah Kelantan, kerana saya pun ada keluarga di Kelantan. Jadi saya lebih kurang saya faham. Jadi saya pun ambil kesimpulan pasal abang saya pun berguru dengan orang Kelantan. Waktu dia sebelum dia jadi mahir ke fasih baca Al-Quran, dia memang berguru dengan orang Kelantan. Tapi saya rasa saya ingat nama-nama ustaz tu, Ustaz Luqman lah. Itu je yang saya tahu. Kat situlah dia dari Singapura, kita travel tahu, dicari ustaz ni sana. Nanti saya duduk rumah keluarga, rumah family Pak Kota Baru, dia akan pergi untuk belajar 1 minggu ke 2 minggu dengan ustaz tu kat rumah ustaz. Waktu tu. Bila? 8 tahun waktu. Sebelum 2000 lah, sebelum 2000. Sebelum 2000. Itu abang saya punya salah, saya ikut dia begitu tapi tidak dapat ilmu daripada dia lah untuk mengaji. Sebelum dulu semua tak ada. Tak ada. Bukan. Tak ada. Okay. Tak ada online macam inilah Ustaz. Saya tak ingat ada online. Pasal saya ikut dia sendiri. Kita travel naik kereta. Pergi ke Kota Baru, pergi rumah orang tu, tempat ya Allah, sebelah mana saya dah tak ingat lah Ustaz. Okey, yang selain daripada pagi-pagi mengaji Quran, apa lagi yang tertarik?
Okey, mulanya saya tengok yang satu, saya tengok ustaz ni kenapalah pagi-pagi subuh dah kongsi tau. Kongsi kenapa kita yang senang buka aja tak mau tiap-tiap hari lihat. Makanya bila ustaz tukar waktu, saya sedih. Saya kan cakap dengan ustaz, saya sedih. Saya tak boleh pasal waktu itu saya dalam Yalah. dalam perjalanan ke office. Jadi saya tak Oh. boleh tengok. Asyik nak kena cari-cari balik. Kalau dah cari dah malas lah ustaz. Betul saya cakap. Jadi saya cuba sedaya upaya saya untuk ikuti katakan dalam untuk diri saya sendiri, waktu dah tengok ustaz macam gitu, dah lepas ustaz lo kontak saya, telefon saya, tanya semua macam mana apa yang saya mahukan. Selang 2 hari gitu saya dapat Ustazah Syamina ajar saya sampai sekarang. Oh, okey. Jadi banyak yang saya belajar dari ustazah tentang ilmu Al-Quran lah. Jujur saya cakap. Yang saya, ada yang macam gini, macam gitu. Macam yang tanwin semua saya tak tahu apa waktu tu. Kosong terus. Tajuk cuma tahunya panjang pendek yang ada huruf apa tu, alif, waw dengan ya. Itu saja. Lain semua saya tak tahu. Apa hukum ini, apa hukum tu memang saya tak tahu. Lepas tu macam yang sebab kita ada sistem tau. So actually setiap habis kelas memang kita ambil gambar. So saya tengok always macam nak pergi kerja, betul kan? Betul. Saya mulai belajar dengan Ustazah Syamina selalu jam 7 pagi. Saya minta waktu tu. 7 sampai jam 8 atau 7.30 sampai pukul 8.30 pagi. Masuk sekali seminggu kan? Sekarang baru sekali lah, yang kemarin kan Rabu, Khamis gitu pagi. Rabu atau Khamis lah. Okay. So Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi niat saya kuat Ustaz. Niat nak belajar tu, alhamdulillah Allah kasih tunjuk jalan. Betul saya cakap. Pasal saya dah memang mencari-cari ilmu untuk mengaji. Nak betul-betul mengaji. Apa yang beza macam kita sekarang macam group kan? So apa yang beza yang one to one tu? Wah. Nanti saya cakap nanti, tapi saya rasa power lah one to one, saya lebih, kata orang lebih detail lah, detail. Detail tu kira macam betul-betul tak tahu saya bertanya, betul-betul waktu tu mungkin waktu tu untuk saya jadi saya banyak persoalan yang saya tanya Ustazah boleh jawab. Jadi kat situ saya belajar banyak. Sikit-sikit tu yang kita ambil tu pun jadi ilmu yang berguna buat saya Ustaz. Sebabnya apa? Saya boleh kongsikan kalau one to one tu saya suka guna istilah custom. Custom tu maksudnya kita mengajar mengikut orang. Untuk kalau kita ikut orang tu maksud ikut orang yang tengah baca. Macam kalau Ustazah Syamina mengajar Kak Rahmah, so dia akan mengajar mengikut pattern Kak Rahmah. Macam kalau saya mengajar, contoh saya mengajar Kak Roshani, pattern dia tak sama dengan saya mengajar Kak Has. Saya pattern tak sama kalau saya mengajar Kak Zair, kalau saya mengajar Kak Rini. Itu student saya lah yang saya mengajar. So orang di antara one to one tu dia beza kan. Bukan cerita dari segi ilmu ke apa. Mereka ni pula ustazah ataupun ustaz yang mengajar, yang bimbing Kak Rahmah ataupun anda semua, dia mendapat bimbingan daripada saya. So apabila kita dapat bimbingan daripada saya, so saya terapkan daripada first Al-Mukhlisin, daripada 2009 2015 lagi bila saya mengajar, saya akan customkan ikut orang. Walaupun silibus dah ada, tapi kita customkan ikut orang. Sebabnya ada orang yang minat macam ni. Kita nak first thing first, kita nak biar orang tu rasa suka mengaji. Itu pertama. Kalau tak rasa suka nak mengaji, cakap apa pun memang tak akan jadi. Tak jadi, betul. Tak jadi. Saya setuju. Okay. Lepas tu, saya nak tanya Kak Rahmah lah. Dalam tempoh kita mengaji, Kak Rahmah sekarang ni umur berapa? 60 kan? Saya. Kak Rahmah tak rasa malu ke belajar dengan umur muda? Kenapa? Pasal saya nak ilmu tu. Saya nak ilmu tu. Saya nak pandai baca Quran dengan tajwid. Itu yang saya nak. Saya nak belajar Al-Quran. Kenapa boleh buang benda tu? Perasaan malu tu macam mana boleh buang? Sebabnya Kak Rahmah orang kerja, orang berkerjaya, umur pun
berpengalaman. Cerita dia macam mana boleh buang. Sebab apa saya tanya soalan ni? Supaya persoalan ini boleh bantu mereka yang masih lagi ada perasaan malu. Macam mana tu? Macam mana nak buang benda tu? Boleh kongsikan tips macam mana boleh nak buang. Kalau saya Ustaz, saya orangnya suka belajar. Okey. Apa pun saya suka belajar. Semua pun alhamdulillah saya boleh lakukan. Katakanlah dari segi apa jangan cakap pasal Al-Quran nak buat kek setinggi mana saya boleh. Nak buat sulam baju pasal saya pasang niat yang saya mahu. Macam mana dengan siapa saya tak berkira, asalkan saya dapat yang saya niatkan, apa yang saya hendak tu. Itu saja. Tips yang pertama, kemahuan tu tinggi macam mana? Tinggi. Kalau kemahuan tu tak berapa nak tinggi, so mesti ada blok. Saya adakan waktu. Sekarang saya adakan waktu. Setiap hari saya adakan waktu. Macam mana sibuk, saya kena pergi meeting pagi pun saya akan tolak atau tukar dengan ustazah, cakap ustazah saya tak boleh hari ni, saya tak boleh mengaji. Tolong tukar hari lain, saya masih nak belajar. Itu saya punya, selalu saya tidak akan nak miss, nak miss belajar. Tak, insyaAllah tidak. Saya kuatkan semangat saya. Alhamdulillah. Okay, so the last one, apa tips ataupun perkongsian yang okey, kalau tentang tips tu macam saya cakap lah, walaupun umur saya ni dah senja, ustazah tu muda, itu semua sifat malu tu semua kita tolak tepi. Pokoknya kita dapat belajar yang betul, apa yang disampaikan kita faham, kita amalkan apa yang kita dah belajar. Amalan tu pun perlu. Kalau kita belajar, kita tak terapkan dalam diri kita pun tak menjadi, Ustaz. Jadi praktik hari-hari tu mesti nak ada. Macam Ustaz cakap, talaki. Hari-hari. Apa pun sampai Ustaz pun ajar saya. Macam mana kalau kurang belajar, nak cuba macam mana nak dapatkan ilmu tu lagi, hantar voice note pada Ustazah. Saya lakukan. Yang saya cerita sebelum ni kan? Ya? Yang saya cerita sebelum ni kan? Ya, betul. Saya cakap Ustaz, saya rasa kekurangan pasal Ustazah dan ajar saya kurang, tapi saya faham yang Ustaz nak kenal semua murid-murid yang dengar Al-Muhlisin. Saya rasa macam keagraban saya dengan Ustazah Syamina macam dah berkurang, tapi saya nak ilmu tu juga. Ustaz cakap, sila buat voice note, hantar tiap-tiap hari talaki bersama. Kira nanti Ustazah check lah mana yang betul, mana yang salah. Alhamdulillah itu saya dah praktikkan dengan Ustazah Syamina. Tiap-tiap hari, tanpa kata orang itulah. Boleh tak boleh, 5 ayat pasti insyaAllah saya lakukan. Maksudnya dekat sini macam berguru dengan Ustazah Syamina everyday lah. Everyday. Bayaran tetap sama. Kita nak cerita bayaran tu kita tolak tepi dulu. Maksudnya dekat sini, apa yang saya nak kongsikan adalah sebenarnya student Al-Muhsin yang ada sekarang ni, kalau anda ada one to one, apa kelebihan dia? Satu je kelebihan dia, kita tak pernah kata kalau macam Allahumma salli Muhammad, Kak Rahmah kata tadi, saya kata okey saya semakin berkurang. So saya kata macam mana nak settle masalah? Saya jenis orang yang ada masalah, saya relax dulu, saya fikir dulu, kemudian kita bagi solution. So, bila kita bagi solution, macam mana nak dekat dia? Buat voice note. Buat voice note. So, apabila voice note tu, dia dah jadi macam, kalau nak kira kan, lagi banyak lah. Lagi banyak kongsian sama dengan Ustazah. Dan sebab itulah, saya nak semua student-student Al-Muhlisin buat je. Ustazah sempat ke, tak sempat ke, itu belakang kira. Belakang saya pun cakap belakang kira asal kita buat, itu saja. Buat je. Kalau dia tak sempat je, piak dia. Ustazah pun busy, kita pun faham. Kak Roshani dah terror. Saya nak macam Kak Roshani juga, nak menghafal cara macam mana Ustaz ajar juga. Mungkin saya rasa tak tahulah peringkat saya masih belum tahu, cuma saya selalu tanya Ustazah, saya masih peringkat apa? Yang pertama, level pertama apa? Takrir
Level pertama dia panggil sebagai sifrun. Bacaan. Bacaan. Bacaan tahqiq. Tahqiq. Jadi itu je. Tapi tak tahulah kalau macam nak tunggu sampai level yang tinggi-tinggi, mungkin saya Chan apa Chan tu maksudnya macam peluang. Nak buat belajar hafalan tu mungkin lama lagi lah. Dan saya tak sanggup tunggu. Saya nak cuba. Boleh. Macam sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad, nak hafal. Sebenarnya Kak Rahmah dah hafal. Sebab apa saya kata Kak Rahmah dah hafal? 6 item itu adalah hafalan. Oh yes. 6 item tu kan setiap hari. 6 item itu adalah hafalan. Macam mana saya buat benda tu? Tadi kita ada sesi dengan Kak Haz. Kak Haz asyik sebut benda tu je. Dalam dia sebut apa? Trust the process. Saya sebut dekat dia, Kak Az, cuba huraikan apa yang Kak Az faham tentang trust the process. Trust the process. Trust the process. Follow the guide. Follow the guide. So daripada perkataan tu dia cerita, dia kata dia faham. Mula-mula dia kata, buat apalah ustaz ni nak suruh buat 6 item ni. Tak pernah dia buat orang. Dia pergi mengaji dekat mana-mana, tak pernah orang buat. Tetapi apabila dia trust the process, dia dah rasa, ya Allah, nikmatnya benda tu. Ya, betul. Nanti insya-Allah saya doakan Kak Rahmah akan rasa nikmat itu apabila sampai satu peringkat nanti, insya-Allah. Itu saja perkongsian Allahumma salli ala daripada Kak Rahmah. Okay, terima kasih banyak-banyak Kak Rahmah. Insya-Allah